Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar. Bakal belajar cemerlang SPM 2021. Tidak salah. Jadi kalau yang Form 4 tahun 2020 ni maksudnya SPM 2021 kan. Yang Form 3 pula 2020 ni 2022 baru SPM. Jadi batch yang SPM 2021 ni kamu adalah batch pertama yang guna SPM KSSM ni. Last tahun ni lah KBSM. Jadi kamulah adalah batch pertama yang SPM KSSM. Curriculum Standard sekolah menengah. Jadi kita sambung pelajaran kita. Sebelum ni kita cerita pasal Malayan Union, apa itu Malayan Union, ciri-cirinya. Sekarang kita belajar 4.3 reaksi penduduk tempatan terhadap Malayan Union. Jadi reaksinya macam mana? Dua, menyokong dan tidak menyokong. Satu sokong, satu lagi pihak tidak menyokong. Jadi siapa yang menyokong, siapa yang tidak menyokong? Jadi di sini kita mau lihat satu persatu. Siapa yang sokong, siapa yang tidak sokong, dan bagaimana cara mereka menunjukkan dorang punya reaksi. Pertama, penentangan Raja-Raja Melayu terhadap Malayan Union. Jadi terdapat pelbagai reaksi Raja-Raja Melayu menentang pelaksanaan pentadbiran Malayan Union. Reaksi tersebut seperti berikut. Pertama, Malayan Union merupakan bentuk penjajahan secara mutlak oleh kerajaan British. Ini fakta ini. Penjajahan secara mutlak oleh British. Sebelum ini memang dijajah. Memang dijajah secara umumnya, tapi bukan secara mutlak. Sultan masih ada. Pembesar tempatan masih ada juga. Masih ada kuasa juga. Jadi Malayan Union ini menyebabkan Raja-Raja Melayu kehilangan kuasa politik dalam tadbiran. Maksudnya tidak guna sudahlah. Maksudnya tidak kuasa. Sultan ada, cuma sebagai apa? Bilang orang sebagai perhiasan saja. Jadi Raja-Raja Melayu tidak mau macam itu. Jadi ini maksudnya lah yang saya cakap sebelum video sebelum ini, daripada negeri naungan kepada negeri tanah jahan. Maksudnya kalau dijajah, institusi beraja ni, sultan pemimpin tempatan ni, akan kehilangan fungsi, kan di take over 100% oleh British. Itu maksudnya. And then kedua, Sultan Melayu kehilangan kedaulatan dan kuasa politik yang selama ini menjadi hak Raja-Raja Melayu. Samalah maksud yang tadi itu dengan pertama, lebih kurang ya. And then Raja-Raja Melayu menyuarakan bantahan dan tentangan Baginda terhadap Malayan Union melalui pelbagai cara. Macam mana caranya? Yang pertama, alhamdulillah. Tadi baru pas makan Maggi kari. Alright, pertama cara bantahannya iaitu membawa kes Malayan Union ke Mahkamah Tinggi England. Maksudnya persidangan Raja-Raja Melayu di Istana Iskandaria, Kuala Kangsar pada bulan April 1946 memutuskan untuk mengemukakan bantahan melalui Mahkamah Tinggi di England. Jadi Sultan Perak, Sultan Kedah dan Sultan Johor akan berangkat ke England sekiranya kehadiran Baginda diperlukan di mahkamah tersebut. Menurut sistem perundangan British, McMichael mendapatkan persetujuan Raja-Raja Melayu dengan cara yang tidak sah. Jadi maksudnya mereka cuba lawan melalui perundangan. Kalau ikut undang-undang, cara mereka dapatkan tanda tangan tu salah, tidak mengikut undang-undang. Jadi berhak untuk dipersoalkan di Mahkamah Tinggi England. Jadi maksudnya juga British ni. Mereka tidaklah menggunakan kekerasan yang macam zaman Jepun punya kan. Tapi boleh runding lagi dengan melalui apa? Undang-undang. And then seterusnya yang kedua, mengantar surat bantahan ke London. Sultan Kedah, Perak dan Johor mengutus surat bantahan kepada George Henry Hall mendakwa Baginda diperdaya oleh McMichael. Maksudnya McMichael ni telah menipu Raja-Raja Melayu. Jadi beberapa orang raja mendakwa diugut supaya menurunkan tanda tangan tanpa menyedari akibatnya. Dan Raja Melayu memohon British memansuhkan persetujuan tanda tangan itu. Tuanku Syed Putra Jamalullail, ini Raja Perlis, mengirimkan telegram kepada kerajaan British di London untuk menyuarakan rasa tidak puas hati Baginda terhadap tindakan McMichael. Jadi Baginda tidak diberi peluang lah untuk mendapatkan nasihat daripada pembesar negeri sebelum memberikan persetujuan. Maksudnya tidak diberi masa. Dipaksa lagi, didesak lagi, cepat-cepat tanda tangan. Jadi dorang hantar surat bantahan ke London. Alright. Menyokong Kongres Melayu. Kongres Melayu turut disokong oleh Raja-Raja Melayu. Kongres ini diadakan untuk menunjukkan kesungguhan orang Melayu menolak Malayan Union. Kongres ini macam satu perhimpunan, perbincangan secara besar-besaran
Sultan Isamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alauddin Sulaiman Shah menderma sebanyak $15,000 kepada Persatuan Melayu Selangor yang menjadi tuan rumah Kongres Melayu pertama bagi meresmikan pembukaan kongres ini. Jadi membuat persatuan, buat satu organisasi, kumpul ramai-ramai orang Melayu supaya British nampak, supaya British nampak kesungguhan orang-orang tempatan ini membantah Malayan Union. Sebab British ni, dorang ni takut sebenarnya. Dorang takut kepada orang-orang tempatan. Dorang takut orang tempatan memberontak melawan British. Takut pertumpahan darah lagi. Jadi British tidak mau macam tu. Bila perang, jadi banyak lagi isu, banyak lagi benda ni. Sudah cukuplah masalah zaman Jepun kan. Jadi British sebenarnya takut sebenarnya dengan kongres-kongres persatuan-persatuan Melayu macam ni. And then keempat, Permaisuri Perak memimpin gerakan menentang Malayan Union ini. Jadi 28 Mei 1946, ahli parlimen British tiba di Kuala Kangsar, Perak. Tempat Sultan Iskandar Shah bersemayam. Perhimpunan besar-besaran di padang bandaran di Raja Kuala Kangsar, ini Perak, menunjukkan raja dan rakyat bergabung menentang Malayan Union. Tuanku Permaisuri Perak, Raja Perempuan Kalsum, mengutai barisan hadapan perarakan bersama-sama dengan wanita negeri Perak. Jadi dorang sengajalah buat demonstrasi, jalanan, supaya untuk tunjukkan dengan British, ahli parlimen British bahawa Malayan Union ini ditolak oleh rakyat tempatan. Ini gambarnya. And then memulaukan upacara pelantikan Gubernur Malayan Union. Jadi dorang buat upacara rasmi lah lantik Gubernur Malayan Union kan. Tapi orang Melayu berhimpun, memulaukan upacara tersebut. Lepas tu dorang berkumpul di hotel, stesen, melaungkan Daulat Tuanku dan Hidup Melayu. Dorang di depan hotel tu, depan hotel tempat yang menginap tu gubernur tu. Dorang buat demonstrasi di situ je untuk tunjukkan bantahan terhadap Malayan. Ini dorang laungkan apa? Daulat Tuanku, Hidup Melayu. Jadi dorang pun, British pun rasa gerun jugalah. Dengan perhimpunan-perhimpunan macam tu. Dorang nampaklah Malayan Union ini dibantah. Alright. Jadi di sini kita patut contohilah sikap pemimpin yang punya semangat sanggup berkorban untuk bangsa dan tanah air. Tidak boleh sudah duduk diam-diam di istana dengar cakap British. Cukuplah selama 500 tahun dijajah kita dengar cakap British. Tibalah masanya untuk melawan British. Bukannya hebat sangat pun British pun. Dengan Jepun pun kalah kan. Jadi itu pengajaran kita dapat daripada zaman Jepun tu. British ni tidak hebat mana. Dorang boleh dilawan sebenarnya. Jadi siapa yang ketuai gerakan tu? Pemimpin tempatan lah, raja-raja Melayu dan juga pembesar-pembesar, cendekawan Melayu pada masa itu. Alright. Jadi penentangan rakyat terhadap Malayan Union. Ini cerita tadi raja-raja Melayu. Apa yang raja-raja Melayu buat? Ini sekarang rakyat. Apa rakyat di bawah ni buat untuk menentang Malayan Union? Jadi BMA, British Military Administration, menyiarkan berita tentang gagasan Malayan Union untuk pengetahuan rakyat umum. Jadi Akbar Majlis menyiarkan pada 12 Oktober, sehari selepas ketiban Malacca. Jadi berita Malayan Union ini mencetuskan kesedaran nasionalisme untuk menentang British. Sudah BMA gagal, membuat lagi Malayan Union. Makinlah dibenci oleh rakyat tempatan. Jadi bantahan terhadap Malayan Union dilaksanakan melalui Akbar, cendekiawan, Persatuan Melayu, Kongres dan Perhimpunan Besar-besaran. Jadi apa yang raja-raja Melayu buat tadi itu memang disokong oleh rakyat lah. Pertama bantahan Akbar Melayu. Ini surat kabar Melayu. Contohnya apa? Utusan Melayu Singapura, Majlis Kuala Lumpur, Warta Negara Pulau Pinang telah menyuarakan bantahan secara keras, mengecam dan mengutuk Malayan Union kerana merugikan orang Melayu. Jadi Akbar ini menyuruh orang Melayu mengadakan perhimpunan besar-besaran menolak gagasan Malayan Union. Ini penting Akbar sebab pada zaman ini Akbar adalah medium untuk menyampaikan idea, menyampaikan maklumat yang utama. Itulah satu-satunya ada. Sebab dulu ialah TV mana ada. Pakai radio pun kan susah, bukan semua orang ada radio kan. Jadi untuk sampaikan maklumat ni melalui Akbar. Jadi itu caranya. Sebab dulu tidak ada Facebook. Kalau ada Facebook kan senang. Kan ada YouTube dan Instagram, ajak orang ramai-ramai kan biar trending kan, hashtag bantah Malayan Union. Kalau lah boleh kan begitu, senang-senang ya kan. Tapi zaman dulu mana ada. Kalau sekarang senang ya kan. Macam sekarang. Kalau tidak suka kerajaan begini-begini, senangnya post Twitter ke FB, Instagram hashtag begini. Kami bantah ini, hashtag saja. Senang kan. Tapi dulu kesian mana ada. Jadi Akbar ni sangat penting. Itu utusan Melayu, bermajlis. Sekarang orang baca kali surat kabar. Surat kabar online pun orang tidak baca. Orang baca apa? Post-post saja kan di Facebook.
Okay, tengok TV pun orang jarang sudah. Orang semua buka YouTube saja. Okay, and then bantahan cendekiawan. Cendekiawan ni golongan bijak pandai ya. Okay, cendekiawan. Ya, golongan yang pintar lah. Okay. Okay, jadi tokoh pentadbir Melayu siapa? Datuk Jaafar, Datuk Nik Ahmad Kamil, okay, Zakba, okay, Tengku Muhammad, okay, Datuk Abdul Wahab. Ni okay, inilah orang-orang Melayu yang ni pemimpin Melayu, okay, yang membantah, okay, mengajak orang ramai. Mereka ni ramai pengikut. Okay, dorang ni influencer lah. Zaman dorang influencer. Dorang ni kira bilang orang apa, kalau zaman sekarang cakap insta famous lah kan. Dorang ni adalah golongan-golongan yang berpengaruh, banyak pengikut. Jadi senang untuk mereka mengajak pengikutnya untuk, okay, menentang Melayu Union. Okay, and then bantahan wanita. Okay, tokoh wanita seperti Cikgu Zahra Abdullah di Batu Pahat, Ali Matun Abdul Majid di Rembau, Saleh Muhammad Ali, Zahra Tamin, okay, Datin Putih, okay, Hasna Isya. Inilah banyaklah di Johor, Pulau Pinang, di Perak, Selangor. Okay, mereka pun ada gerakan sendiri. Mereka yang, okay, ada pengikut sendiri, dorang ajak pengikut mereka untuk menentang, okay, Melayu Union. Ini mereka pun, dorang ni pun ialah mereka ni masuk kategori cendekiawan juga, okay, tapi sebab mereka wanita, okay, pada zaman itu kurang kan, jadi mereka menonjol, jadi mereka dimasukkan kategori lain lah. Maksudnya bantahan wanita ni besar je impaknya, ya. Tapi mereka pun adalah cendekiawan juga, orang-orang hebat juga sebenarnya. Okay. Alright, seterusnya bantahan Persatuan Melayu. Okay, Persatuan Melayu, okay, seperti Syarikat Bekerjasama Saiburi, okay, Seberkas, Persatuan Melayu Kedah, Perikatan Melayu Perak, Persatuan Melayu Selangor, Persatuan Melayu Johor, okay, Persatuan Melayu lah dari mana-mana negeri pun, okay, semuanya, okay, diaktifkan untuk menentang Malayan Union. Persatuan yang sebelum ni, okay, underground, tiba-tiba bangkit, okay, berperhimpunan besar-besaran untuk menentang Malayan Union. Okay, Persatuan Melayu ini siapa yang gerakkan? Mereka juga nih, golongan yang pertama tadi tu, okay, cendekiawan ni. Mereka jugalah yang mengetahui persatuan-persatuan Melayu tu. Okay, ya. And then bantahan di negeri Kelantan, Kedah dan Johor. Setiap negeri buat bantahan, semua buat demonstrasi. Ini kamu tak payah baca full lah. Cukup kamu tahu bantahan setiap negeri. Okay? Kelantan, Kedah dan Johor. Bukan saya Perak, Selangor tadi tu, Pulau Pinang. Ni semua negeri lain pun. Okay? Dari Kelantan sampai Kedah sampai Johor. Okay? Masing-masing ada ketuanya. Okay? Untuk menentang, buat demonstrasi jalanan menentang Malayan Union. Okey, and then yang kelima mengadakan Kongres Melayu. Jadi membuat perhimpunan besar-besaran. Kumpul semua leader-leader dari seluruh tanah Melayu, okay, bincang, okay, macam mana untuk menentang Malayan Union. Jadi penentangan gagasan Malayan Union ini dianjurkan oleh pemimpin Persatuan Melayu dan penglibatan raja-raja Melayu di negeri masing-masing. Okay, perjuangan menentang Malayan Union berkembang ke peringkat kebangsaan apabila Zakba, okay, yang dipertua Persatuan Melayu Selangor, menghubungi Datuk On di Jaafar, Datuk Panglima Bukit Gantang di Perak dan Tuan Abdul Rahman di Kedah. Okay, dorang kumpul, okay, Zakba panggil semua leader-leader, pemimpin-pemimpin dari setiap negeri ini kumpul, okay, terkumpul di Selangor, okay, bincang macam mana menentang Malayan Union. Jadi akhirnya kongres ini bersetuju menubuhkan United Malays National Organisation, okay, ataupun UMNO, okay, untuk menentang Malayan Union. Dorang buat satu, okay, organisasi daripada persatuan-persatuan kecil ni, dorang buat satu organisasi kebangsaan, peringkat negara, okay, dorang buat kira macam satu parti politik lah. Okay, untuk menentang Malayan Union. Jadi bila makin bergabung, meletup, jadi British pun makin gerun lah dengan orang-orang Melayu tempatan, ya, yang menentang Malayan Union. Okay, and then Kongres Melayu turut diadakan di Johor Bahru juga. Okay, and then apa lagi tu? And then dorang buat satu macam apa? Satu macam tagline lah. Okay, hari lahirnya Malayan Union itu dianggap sebagai hari kematian, okay, oleh orang Melayu. Jadi kalau zaman tu ada Facebook, ada Instagram, orang buat hashtag hari kematian. Okay, hari kematian siapa? Malayan Union. Okay, mungkin orang buat hashtag tolak Malayan Union. Ya, tapi malangnya zaman itu belum ada lagi kan. Okay, ya. Jadi peristiwa itu meruntun ribuan hati orang Melayu berhimpun memakai lilitan kain putih di songkok sebagai tanda berkabung. Okay, pakai songkok hitam kan, ada lilitan kain putih kan, okay, sebagai tanda berkabung. Malayan Union merupakan semboyan memanggil orang Melayu dari seluruh negeri menyertai kongres yang menjadi obor pembakar semangat bangsa Melayu. Okay, biasanya orang pakai songkok hitam ni, okay, lilitan putih ni, ini, okay, pada songkok itu berkabung kalau macam ada yang, okay, meninggal, okay, contohnya ada raja-raja Melayu yang mangkat apa semuanya kan. Jadi orang datang, okay, pakai songkok hitam yang ni. Kalau yang style barat punya semua pakai baju hitam kan, pakai kot hitam, baju hitam semuanya kan. Kalau sini pula kalau kita ikut style Melayu pakai songkok hitam, lilit kain putih, itu tanda berkabung.
Oke, yang last saya tengok ni masa bila ya. Ada tuh agung kita dulu, oke, Sultan Salahuddin, oke, mangkat. Jadi seluruh negara berkabung. Jadi orang-orang yang datang pergi melawat sana, oke, melawat jenazah almarhum, oke, semua pakai songkok, oke, pakai baju Melayu lengkap, oke, pakai songkok hitam, lilit kain putih sebagai tanda berkabung. Bendera pun separuh tiang, ya, itu maksud berkabung lah. Alright. And then seterusnya yang keenam, UMNO menganjurkan bantahan secara besar-besaran, buat rapat umum, buat demonstrasi. Siapa yang anjur? UMNO lah, yang Perikatan Kebangsaan ni. Semua, dalam beritahu semua anggota di bawahnya. Setiap negeri buat bantahan. Kumpul semua di Padang, kumpul di Jalan Raya, tunjukkan bantahan kepada Malayan Union. Kalau Malayan Union keras kepala juga, apa berlaku? Kalau British keras kepala, tidak mau ikut, tidak dengar cakap orang Melayu, apa berlaku? Kamu rasa apa berlaku? Ya, memang akan ada pertumpahan darah lah. Jadi British takut tuh sebenarnya. And then Pulau Pinang, di Ipoh, Perak, Kampung Baru, Kuala Lumpur, Seremban, Negeri Sembilan, di Klang, Selangor. Ini bantahan ni lah. Jadi dorang buat perimpunan, buat ucapan, untuk membangkitkan semangat orang Melayu pada masa itu. And then siapa ni? Gamans dan Rhys Williams, membuat laporan kepada pejabat tanah jajahan bahwa Sultan yang menandatangani perjanjian Malayan Union tidak menyedari akibat daripada perjanjian tersebut. Ini orang British juga, ya. Jadi yang bantu, sampaikan kepada Parlimen British bahwa raja-raja Melayu ni terpaksa, bukan semua orang British, yang menyokong Malayan Union. Contohnya ni, bekas pegawai British Richard Winstead, Arrow Winstead ni, dan juga Frank Swettenham. Ini bekas residen lah. Ini residen Selangor ni, Frank Swettenham. Jadi orang pernah jadi residen, di negeri-negeri Melayu. Jadi mereka pun mengkritik juga, rancangan ini. Orang pun tidak setuju. Bilangnya tidak adil lah untuk orang tempatan. Jadi siapa nih? Contohnya, Frank Swettenham, Roland Bradel, Cecil Clementi Smith, Richard Winstead, Frederick Well, dan George Maxwell. Mereka nih orang British, bekas pegawai British yang menentang Malayan Union. Mereka pun tidak setuju juga. Sebenarnya, orang pun nampak kesan negatifnya kalau Malayan Union ini diteruskan. Jadi mungkin orang sebab lama di tanah Melayu kan, jadi mereka rapat sudah dengan orang Melayu, jadi mereka pun pro kepada Melayu, walaupun mereka ini orang British juga, itu ingat tuh nama-nama tuh. Jadi settle, reaksi penduduk, yang menentang, jadi ada 6 cara lah, cara mereka menentang. Jadi kesimpulannya, orang Melayu menentang Malayan Union. Jadi penentangan ini memaparkan kekentalan, kekebalan semangat juang, dan juga penyatuan orang Melayu. Semangat patriotik seperti ini sepatutnya menjadi pegangan lah, kepada kita untuk mempertahankan marwah bangsa dan negara. Ini kita patut contohi lah. Yalah, negara kita tidak pernah alami masalah macam dorang ni kan. Tapi kalaulah suatu hari nanti kita hadapi masalah yang macam ni, ada campur tangan dari kuasa luar, Amerika, Syarikat ke China ke, kita perlu bersatu, untuk menentang kuasa asing ini. Jadi itu di tanah Melayu. Bagaimana pula di Sarawak, dan Sabah. Jadi itu kita sambung dalam video yang akan datang, sebab panjang lagi ceritanya ini. Jadi 4.4 nanti kita cerita penyerahan Sarawak kepada British. Terhead dulu. Saya haus nih, banyak betul bercakap. Bye bye. Kita jumpa lagi.